Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Al-Wafi bin Abdul Halim, nombor matriks 060834. InsyaAllah hari ini akan memberi pembintangan berkenaan dengan tajuk perkara-perkara tentang kafarah jima' pada bulan Ramadan dan perkara-perkara mengenai puasa sunat berdasarkan kitab Bughya Al-Tullab karangan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani pada muka surat 126 pada jilid yang kedua, insyaAllah. Topik pertama yang dibincangkan adalah perkara-perkara kafarah jima' pada bulan Ramadan. Berdasarkan teks muka surat 126 yang berbunyi, ahlinya atau diihtimalkan bahawasanya Nabi Allah mengerjakan sunnah dengan membayar kafarah pada seorang laki-laki itu dan diberikan kepada isi rumahnya. Diihtimalkan bahawa ada isi rumahnya itu 60 orang, supaya jadi mengerjakan dengan bahawasanya harus bagi seorang mengerjakan sunnah dengan membayar kafarah daripada orang yang lain dengan izinnya, dan lagi harus baginya memberikan kafarah itu kepada isi rumah orang yang dibayarkan kafarahnya, maka harus baginya serta isi rumahnya memakan kafarah itu. Syahdan, gugurlah kafarah di sini dengan kedatangan gila atau mati pada pertengahan hari yang ia jima' di dalamnya, tetapi tiada gugur kafarah itu sebab kedatangan sakit atau safar atau pitam atau riddah kemudian daripada jima' pada hari itu. Dan demikian lagi, tiada gugur kafarah itu sebab fapa seperti yang telah didahulu sebutnya. Dan berbilanglah kafarah itu sebab berbilang jima' yang membatalkan puasa, maka jika jima' ia 3 kali dalam 3 hari, wajiblah atasnya 3 kafarah, sama ada dibayarnya kafarah yang pertama dahulu daripada jima' hari yang kedua atau tiada kerana puasa tiap-tiap hari itu seorang ibadah yang asing dengan sendirinya, maka tiadalah bermasak-masakkan kafarahnya dengan kafarah hari yang lain. Tetapi jika jima' ia dalam sehari 2 kali atau lebih, maka tiada wajib kafarah, hanya sekali jima' yang pertama jua yang membatalkan dia puasanya. Berdasarkan teks yang telah saya bacakan sebentar tadi, dapat kita ketahui pada muka surat 126 ini telah menerangkan bahawasanya diihtimalkan, yakni ditafsirkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu pada muka surat 125 sebelum ini, bahawasanya Nabi mengerjakan sunnah dengan membayar kafarah pada orang lain dengan izin orang itu sendiri. Tafsirkan juga bahawasanya isi rumah yang dibayarkan kafarah itu seramai 60 orang. Dibolehkan untuk mereka memakan kafarah itu jika mereka tidak mampu, yakni miskin. Perkara ini dilakukan oleh Nabi SAW adalah supaya untuk mengajar kita bahawa membayar kafarah kepada seseorang itu merupakan suatu sunnah yang dibolehkan untuk kita mengikuti. Selain itu juga turut diterangkan pada muka surat 126 ini, topik 1 ini menerangkan kafarah jima' pada bulan Ramadan hanya akan gugur jika seseorang itu mati atau gila pada pertengahan hari yang sama. Ini maksudnya di sini, maknanya kalau lepas dia jima' itu dia mati pada hari yang sama atau separuh hari itu dia mati sebelum masuknya hari yang berikutnya, ataupun dia gila, maka gugurlah kafarah itu. Tetapi jika disebabkan oleh sakit ataupun pitam ataupun papa, yakni terlampau dan sangat miskin, dan disebabkan murtad, yakni keluar Islam, tidak gugur kafarahnya. Seterusnya, bilangan kafarah ini dikenakan mengikut bilangan hari seseorang itu jima'. Jika melakukan jima' 3 kali pada 3 hari yang berbeza, maka seorang itu akan dikenakan 3 kafarah, yakni 3 kali ganda lah dikena. Dan jika melakukan jima' lebih daripada 1 kali pada hari yang sama, tetap dikira sebagai 1 kafarah sahaja. Seterusnya, pada muka surat 126 ini juga menceritakan tentang topik yang kedua, iaitu perkara-perkara mengenai puasa sunat dan kelebihannya. Berdasarkan teks yang berbunyi, fasal fi sawmi tatawwu', ini suatu fasal pada menyatakan puasa sunat, maka erti tatawwu' itu iaitu barang yang tiada difardukan, hanya menuntut damping dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan adalah bagi puasa itu fardunya, dan sunatnya adalah baginya kelebihan dan pahala pada Allah Subhanahu wa taala. Barang yang tiada dapat menghinggakan dia melainkan Allah Subhanahu wa taala, maka kerana itulah sangat dituntut suruh mengerjakan dia
dan lagi kerana ia yang terlebih besar qawaid Islam, tetapi ia yang terlebih besar pada beberapa jamaah, dan kerana itulah mengidafatkan Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya dan tiada diketahui akan seorang sehingga banyak pahala dan tiada dilihat dia kadarnya, hanya ia jua yang mengetahui, seperti yang disebut pada hadis kudusi, kullu amalin ibni adam lahu ila as-sawmi fa innahu li wa ana ajzi bih. Tiap-tiap amal anak Adam itu baginya melainkan puasa, maka bahwasanya bagiku dan aku yang membalas dengan dia. Kata setengah ulama, segala amal anak Adam apabila ia menzalimkan orang diambil akan pembayarnya melainkan puasa, maka tiada diambilnya akan pembayar. Kata ini ditolakkan akan dia hadis Muslim yang menyebutkan bahawa diambilkan dia serta jumlah daripada amal yang lainnya daripada kepada orang yang dizalimkan dia. Kata setengah ulama, yang ambilnya itu iaitu amal asalnya, bukan yang digandanya. Puasa adapun gandanya, maka tiada diambil kerana semata kurnia Allah. Kata Syekh Ibn Hajar, hanya sanya yang kuat ia jika sah yang demikian itu daripada Nabi Allah Subhanahu alaihi wasallam, maka jika tiada datang maka wajiblah kita umumkan, iaitu diambil daripada asalnya dan gandanya daripada kebajikan orang yang zalim hingga tiada lagi tinggal daripadanya satu kebajikan, maka dihantarkan di atasnya kejahatan orang yang mazlum, maka diambil dihantarkan kejahatan orang yang mazlum, maka terutama diambil segala kebajikan asalnya dan gandanya kerana ia jumlah daripada kebajikan orang yang zalim jua. Dan semata-mata kurnia Allah itu berlaku pula pada asalnya seperti berlaku pada gandanya, seperti i'tiqad ahli sunnah wal dan jamaah. Dan lagi hadis menyatakan kelebihan puasa. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama yawma fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifan. Barang siapa puasa ia sehari pada jalan Allah Subhanahu wa taala, nescaya dijauh Allah taala akan dia daripada api neraka 70 tahun. Riwayat Bukhari dan Muslim. Bagi perenggan kedua ini, iaitu topik kedua pada muka surat 126 ini menerangkan tentang puasa, perkara-perkara puasa sunat dan kelebihannya. Berdasarkan teks tersebut dapat kita ketahui bahasanya perenggan ini menerangkan tentang tatawuk, iaitu perkara sunnah yang tidak difardukan, hanya dilakukan itu kerana untuk takarrub, iaitu mendamping atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala kelebihan dan pahala puasa adalah tidak terhitung amalnya. Puasa adalah antara tunjang dan asas dalam Islam. Ianya antara amalan terbesar di sisi ulama' dan qadarnya tidak diketahui, seperti yang telah disebutkan dalam hadis kursi yang telah saya bacakan tadi. Ia menjelaskan bahawa amal puasa ini tidak ada qadarnya dan hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang mampu membalasnya. Selain itu, perenggan ini juga menerangkan, kata setengah ulama', jika seseorang itu melakukan kezaliman, maka amalan yang akan diambil sebagai bayaran ke atas zaliman itu adalah amalan selain daripada ibadah puasa. Riwayat hadis Muslim. Turut diperjelaskan bahawa amalan yang diambil itu adalah amalan asalnya saja, bukan amalan yang telah digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana yang digandakan itu adalah kurniaan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Bagi Syekh Ibn Hajar pula berkata, jika tidak tinggal apa-apa orang yang menzalimi itu satu amalan pun, maka diberi ke atasnya orang yang menzalimi itu kejahatan orang yang mazlum, yakni orang yang dizalimi itu. Dan amalan kebajikan yang diberikan kepada orang yang dizalimi itu adalah dari amalan asal dan gandanya. Maknanya di sini ada setengah ulama kata diambil amalan asalnya saja. Ada setengah ulama kata diambil amalan asalnya dan amalan telah digandakan juga. Akhir sekali, antara kelebihan puasa sunat adalah puasa sunat ini dapat kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka sejauh 70 tahun perjalanan, seperti hadis yang telah saya bacakan tadi, iaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.